Lafaz Bismillah pemula kata gelanggang syarahan saya mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Hadirnya saya hari ini berwakilkan video dan audio suara adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Pelajar dan Pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, krisis kesihatan global COVID-19 telah memberi pelbagai impak kepada ekonomi, sosial dan politik sesebuah negara, termasuklah bidang pendidikan. Di Malaysia, Perintah Kawalan Pergerakan telah dilaksanakan dan semenjak itu proses pembelajaran pengajaran dari rumah PDPR dilaksanakan sebagai menggantikan pembelajaran secara bersemuka bagi memastikan para pelajar tidak ketinggalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya mulakan dengan mengupas isi syarahan saya yang pertama iaitu perkembangan kemahiran interpersonal atau kemahiran sosial pelajar semasa pandemik COVID-19. Kemahiran interpersonal merujuk kepada keupayaan berkomunikasi dan berinteraksi untuk mencapai sesuatu tujuan atau matlamat. Kemahiran yang berupaya mewujudkan pelajar yang berkebolehan dan berkeyakinan semasa berinteraksi dengan khalayak ramai ini tidak akan berjaya mencapai tujuan sekiranya pelajar tidak mempunyai interpersonal atau keterampilan sosial mereka jika berterusan dalam tempoh yang lama. Oleh yang demikian, bagi menggalakkan komunikasi dua hala guru dan murid, pembelajaran interaktif seperti menggunakan Google Meet, Zoom dan Microsoft Teams memainkan peranan yang penting. Selain itu, ibu bapa boleh membantu perhubungan anak mereka bersama rakan sebaya melalui rangkaian media sosial untuk bermain atau bersembang secara maya dengan kawalan had tertentu. Hubungan kasih sayang dan komunikasi yang baik antara kanak-kanak dan keluarganya akan membantu perkembangan interpersonal pelajar secara tidak langsung. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, izinkan saya meneruskan dengan isi kedua syarahan saya iaitu kesihatan mental pelajar. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah mengubah corak dan gaya hidup pelajar yang dulunya bebas ke sana kemari bermain bersama rakan sebaya kepada satu rutin yang memaksa mereka berada dalam satu persekitaran malar dan mampu menggugat kesihatan mental mereka. Berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS pada 2019, sahaja hampir setengah juta kanak-kanak dikesan berdepan dengan masalah mental. Bak burung mata lepas badan berkurung. Fitrah jiwa pelajar yang masih muda dan mentah pasti mencabar keupayaan mereka untuk mengendalikan tekanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya isi syarahan yang terakhir merujuk kepada keupayaan pembelajaran-pelajaran sepanjang pandemik COVID-19. Para pelajar sudah terbiasa dengan pembelajaran secara bersemuka maka pembelajaran melalui atas talian adalah sesuatu yang baru. Ada yang berpendapat masalah peranti talian tidak stabil, malahan kurang mahir dengan teknologi. Bagi yang menghadapi peperiksaan, mereka tertekan apabila sukar menghadapi isi pembelajaran dan kurang fokus akibat beberapa kekangan semasa kelas atas talian. Selain kesukaran merujuk kepada guru, keadaan ini boleh menjurus kepada kemerosotan motivasi dan sedikit sebanyak menjadi penyumbang kepada kegagalan pelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kesimpulannya, isu pelajar dan pandemik COVID-19 perlu diperhalusi dan ditangani sebaiknya. Kita perlu memastikan pelan pendidikan sedia ada dapat menghasilkan pelajar yang seimbang dan berkualiti secara holistik. Mari kita sama-sama mengambil parti buangkan hapasnya. Kita usahakan untuk melihat sisi baik dalam setiap perkara dan berdoa agar pandemik COVID-19 ini berakhir segera supaya semua pihak terutamanya pelajar dapat kembali bersekolah dan menuntut ilmu permainkan demi masa depan yang cemerlang. Sekian, terima kasih.